Orang belakang tak nampak. Orang belakang tak nampak. Tinggi sangat. Rendah sikit. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Al-Jawhar Al-Mawhub. Surat apa? Kita pada membicarakan tentang kelebihan solat Jumaat. Tentang kelebihan solat Jumaat, yang mana kita sebelum ni dah selesai sikit lah. Ni yang mana kita dah sikit berkaitan dengan yang sana lah. Ni jauh. Ambil yang bawah, kurang punya kot. Iaitu kita dah selesai kelebihan hari Jumaat. Bukan solat Jumaat, kelebihan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Yang mana cari muka surat apa? Tak jumpa. Yang mana kita dah lepas kelebihan kenapa hari Jumaat ni lebih. Itu yang lepas lah. Yang lepas. Kemudian masuk pula sedikit, dia ada sedikit kelebihan lagi, fadilat lagi. Riwayat bahawasanya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kusuk apa ni? 30. Bukan ni surat lain ni. Muka surat 50. Yang Jawi lah, yang Rumi 109. Riwayat bahawasanya Allah Ta'ala, ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat. Allah jadikan satu malaikat, baginya 40 tanduk. 40 tanduk. Malaikat pun ada tanduk. Tapi setengah ulama kata bukan tanduk macam tu, tapi sesuatu yang di atas kepala malaikat. Ada 40. Antara satu tanduk kepada satu tanduk itu 1000 tahun. Allah. Tak boleh kat situ pun tak boleh bayang lah. Dia ada 40. Satu tanduk ke satu tanduk 1000. Tak boleh nak bayang macam mana. Dan malaikat ni bukan kita boleh bayang pun. Kita nak bagi tahu hebat dan besarnya lah. Atas tiap-tiap satu tanduk itu 40 saf. 40 saf daripada malaikat. Atas tanduk tu ada malaikat lain pula. Pada muka malaikat tu matahari.
Besar mana tu. Dan pada belakangnya bulan. Pada belakangnya bulan. Depan matahari, belakang bulan. Dan dua pelipisnya sini segala bintang. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujud ia bagi Allah Ta'ala dan berkata ia, Allahumma gfir liman sallal Jum'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Tuhanku, ampunkan olehmu bagi orang sembahyang Jumaat pada umat Muhammad. Poin dia kat sini bukan malaikat tu. Poin dia kat sini kelebihan tadi tu. Jangan kita fokus kat dekat malaikat tu. Malaikat ada tanduk pula, satu tanduk 1000 tahun. Dalam kat situ ada matahari, macam mana tu. Fokus dia bukan kat situ. Kita tak disuruh pun untuk jelah tahu lebih-lebih tentang rupa malaikat. Memang dia adalah satu daripada rukun iman, iaitu beriman kepada malaikat. Beriman akan kewujudan malaikat, itu fardu ain. Beriman tentang nama-nama malaikat yang fardu ain yang 10, ketua-ketua malaikat. Beriman dengan nama dia dan beriman dengan pekerjaan yang dia buat. Itu yang fardu ain. Dan beriman Allah mencipta malaikat sebanyak mana sekalipun aku beriman, cuma yang fardu ain kita kena tahu nama satu-satu adalah 10. Itu fardu ain. Selain daripada tu rupa dia ada tanduk ke, kita tak disuruh untuk cari begitu pun. Baca sekali lalu aja. Dan fokus kita bukan dekat malaikat tu. Fokus kat kita malaikat mendoakan orang yang sembahyang Jumaat. Fokus kat situ. Kadang-kadang kita ni gitulah. Kita tak fokus dekat tujuan Nabi sebut tu, hadis tu. Kita fokus dekat yang lain. Nabi sebut malaikat minta ampun setiap hari Jumaat bagi orang yang sembahyang Jumaat. Itu yang nak. Kita nak cerita pasal tanduk malaikat macam mana, duk terbayang. Tak guna yang tu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayyami yaumal jum'ati. Yakni penghulu segala hari itu hari Jumaat. Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Penghulu segala hari. Okay? Yakni yang afdal daripada segala hari. Fokus dia kat sini apa yang Nabi nak bagi tahu kita. Dalam banyak-banyak hari dalam seminggu ada 7, hari Jumaat lebih fadilat, lebih pahala, ada waktu-waktu yang lebih daripada yang tak ada pada hari yang lain. Secara umumnya gitu. Dan tersebut di dalam kitab Jami' As-Saghir, penghulu segala hari, ketua hari tu daripada 7 tu. Pada Allah, di sisi Allah Ta'ala itu hari Jumaat terlebih besar fadilat yang ada dalam hari Jumaat daripada hari nahar. Lebih besar pada hari raya Adha. Kita sibuk duk sambut Adha dan hari raya Fitrah. Lebih besar, banyak fadilat daripada hari raya puasa yang kita panggil tu. Kita memang baguslah kita fokus dekat hari raya, haji raya, puasa, sebab kita kata dia hari raya kita, hari kebesaran kita. Sedangkan Nabi kata, dan kitab Jami' As-Saghir mengatakan lebih besar hari Jumaat berbanding hari raya Adha, raya puasa. Kalau kita sambut raya Adha, raya korban, raya puasa kita sambut, hari raya Jumaat sepatutnya lebih-lebih kita sambut. Kalau kita pakai baju baru raya puasa, raya haji, hari Jumaat patut kita pakai baru lagi sepatutnya. Kalau kita banyak bersedekah bagi orang makan pada hari raya haji, raya puasa, hari Jumaat patutnya lebih lagi sebab dia lebih besar lagi. Tapi kita itulah, dia kata lebih besar. Dan adalah pada hari Jumaat itu lima perkara padanya. Kenapa hari Jumaat itu malah lebih afdal, lebih banyak pahala, lebih banyak kelebihan dalam hari Jumaat itu berbanding hari raya haji atau raya puasa? Kenapa? Ada 5 dia kata. Yang ada pada hari Jumaat, yang tak ada pada hari raya, hari-hari lain, termasuk hari raya sekalipun. Yang pertama, menjadi Allah Ta'ala akan Adam. Hari dicipta Nabi Adam daripada tanah, dan hari ditiupkan roh adalah hari Jumaat. Ditiupkan roh pada Nabi Adam. Kalaulah kita sambut hari kelahiran agung, kan cuti kan, hari kelahiran sultan negeri masing-masing kan ada cuti, ada negeri sehari 2 hari cuti.
Kita sambut. Kalau hari kelahiran Nabi Adam, Tok Ki kita, Tok Wan kita, lagilah kena sambut. Malah ianya Nabi. Sultan kita sambut, tak ada masalah. Sambut dengan cara cuti. Ada sesuatu lah yang kita buat pada hari itu, iaitu hari jadi dia, hari kelahiran dia. Kita tak panggil lah hari kelahiran Nabi Adam, sebab Nabi Adam bukan lahir. Hari dijadikan Nabi Adam, patutnya lagi-lagi lah kena sambut. Sebab Sultan dia bukan Nabi. Itu pun kita sambut dan tak ada masalah pun kita nak sambut. Apa bukti kita sambut? Buktinya kita cuti. Yang besar agung, apa bukti kita sambut? Buktinya cuti. Sultan kita negeri-negeri, kenapa kita sambut? Buktinya cuti. Maka kita sambut. Ada perayaan-perayaan, ada berbagai-bagai dalam hari cuti itu, sebagai menyambut hari kelahiran sultan kita ataupun agung kita. Tak ada masalah, boleh. Kalaulah kita sambut hari kelahiran pemimpin kita yang tertinggi, kerana hari tu hari dia dilahirkan, Nabi Adam dijadikan, lagilah kena sambut. Setiap hari Jumaat. Sambut setiap hari Jumaat. Dan kita tak boleh sambut setahun sekali. Mana boleh. Kena sambut tiap-tiap minggu, sebab masa tu mana ada sistem tahun lagi. Nak kata Nabi Adam lahir berapa hari bulan, mana ada. Maka setiap hari Jumaat lah sambut. Maka bila sambut tu, sambut dengan apa? Sambut dengan bagi orang makan, sedekah, solat, zikir, baca Quran, selawat semuanya. Sebab tu hari Jumaat malah lebih lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi fadilatnya berbanding hari raya haji, hari puasa sekalipun. Yang kedua, padanya diturunkan dia daripada syurga kepada bumi. Diturunkan Nabi Adam kepada bumi. Dalam Quran sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah kat muka bumi. Maka bila dah buat Nabi Adam dan diletak di syurga sementara waktu dan diturunkan di bumi. Diturun di bumi itu untuk merealisasikan, menzahirkan tujuan kita dicipta. Kita tu maksud Nabi Adam lah. Maka hari tu hari kebesaran tu. Macam kita merdeka, kita sambut kan. Hari kebesaran tu. Contohlah, hari yang dapat menzahirkan, merealisasikan tujuan kita dicipta, iaitu untuk menjadi khalifah kat muka bumi. Diturunkan Nabi Adam. Itulah bermula khalifah kat muka bumi. Hari Jumaat. Tak nak sambut ke? Kalau merdeka kita sambut, yang tu pun sambut jugalah setiap hari Jumaat. Sebab tu dia besar hari Jumaat ni. Yang ketiga, padanya wafat ia. Meninggal Nabi Adam pada hari Jumaat. Kalau kita boleh sambut hari-hari meninggal, siapa-siapa lah, hari yang kita panggil Hol lah, Hol. Yang ada Hol ni, dekat hari Hol ada dekat Pahang dengan Johor aja. Hari Hol cuti, hari buat tahlil lah. Hari Hol kan, hari cuti hari Hol. Kita boleh sambut, tak ada masalah. Kalaulah kita sambut pemimpin-pemimpin besar, hari Hol dia, hari kewafatan, kematian dia, Nabi Adam lagi lah, Tok Ki kita, Tok Wan kita, keturunan bapa segala manusia, Abul Bashar. Lagilah kita kena sambut dengan apa? Dengan zikir, dengan baca Quran dan sebagainya. Dan ianya pada hari Jumaat. Yang keempat, padanya ada hari Jumaat ni, yang keempat ada sa'atul ijabah. Sa'atul ijabah, saat tu waktu, detik. Ijabah tu makbul lah, yang dimustajabkan. Ada detik yang dimustajabkan pada hari Jumaat, yang tak ada pada hari lain. Tiada meminta seorang hamba padanya akan Allah Ta'ala sesuatu, melainkan diberi akan dia. Siapa yang kena pada timing tu, timing hari Jumaat, ada ulama kata berubah-ubah. Kejap pukul macam ni, kejap pukul 1, kejap pukul 4. Janji hari Jumaat, malam Jumaat dengan siang Jumaat, maka dimakbulkan. Kena cari je. Ada ulama kata dia tak berubah, dia duduk situ aje waktu tu. Kalau lepas asar, sebab ada ulama kata lepas solat asar, itu waktu sa'atul ijabah, iaitu waktu yang mustajab. Kalau doa memang Allah mustajabkan. Ada yang kata bukan waktu tu. Banyak pendapat ulama lah. Saat tu selama tiada meminta akan yang berdosa, selagi kita doa, ya Allah bagi aku benda yang baik, Allah akan makbulkan. Seperti memutuskan rahim, kecuali orang tu jenis buat dosa besar, buat memutuskan silaturahim, maka dia doa pun Allah tak terima lah yang tu, Allah tak makbulkan lah, sebab dia pun berdosa pada sa'atul ijabah. Jadi ada ulama kata bila? Ada ulama kata satu saat je, satu saat yang ada pada berapa puluh ribu saat lah. Satu hari 24 jam. Berapa 24 jam? Berapa minit lah? Tak kira. 24 minit
24 jam kali 60 lah kan. Sebab 1 jam 60. Lepas tu dapat angka tu kali lagi 60 sebab nak dapat saat. Berapa ribu tu? Hanya ada 1 saat je daripada berapa ribu tadi. Beribu saat tadi, satu hari berapa ribu saat? 24 kali 60 dapat jam. 24 kali 60 dapat minit. Kali 60 lagi. Okay, dapat saat. Berapa puluh ribu saat tu dalam sehari, 1 saat je memang makbul. Dan ianya berubah-ubah. Ada kan ulama kata gitu. Ada ulama kata tidak. Dia hanya duduk lepas asar. Waktu asar sampai maghrib, dia ada 1 saat dekat situ. Ada ulama kata tidak. Daripada malam Jumaat tu, masuk maghrib, sampai maghrib hari Jumaat esok tu, 24 jam tu ada 1 saat. Carinya. Jadi oleh kerana kita tak tahu bila, doa je lah. 24 jam. Confirm kena. Ataupun, tapi penat doa 24 jam. Ataupun agak-agak kena nasib. Itu je lah. Tapi ada ulama kata, ada lagi kajian-kajian mereka. Ada ulama kata, waktu asar. Dan 1 saat dalam waktu asar. Ada ulama kata tak kira, kat mana-mana pun ada. Ada kata malam Jumaat. Betul malam Jumaat orang banyak doa kan? Malam Jumaat, bukan siang. Saya dapat satu ketika keluar 3 hari. Masa tu baca Fadail Amal. Dalam tu ada ada ulama mengatakan ada 1 saat. 1 saat ni dia berubah-ubah juga. Tapi dia bergantung kepada kat mana. Ketika imam khutbah, ketika imam naik mimbar. Imam naik mimbar, lepas imam katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Lepas tu imam duduk, khatib duduk. Bila khatib duduk, Bilal azan kan. Daripada khatib duduk, Bilal azan tu ada berapa saat je. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Lepas tu Allahu akbar kan. Saat tu je, 1-2 saat. Itulah waktu mustajab. Jadi kena standby. Khatib dah naik, diam. Macam tu lah tinggal cakap. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh je. Terus niat. Terus doa. Doa kat mulut ke, doa dalam hati ke, tapi doa. Tak sampai lama, 2-3 saat je. Arab-Arab bila buat lambat-lambat sikit. Buat gau-gau kepala ke, pegang-pegang mic ke. Dapat sikit 2-3 saat lagi. Banyak benda nak doa ni. Betul? Allahu akbar, Allahu akbar. Habis waktu tu. Jadi waktu tu. Jadi kita cuba carilah waktu mana. Sebab kita bukan rajin sangat. Kalau rajin, doa ajalah 24 jam. Garanti kena. Macam orang macam bulan Ramadan Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, kalau kita beribadah pada bulan Ramadan, daripada malam pertama sampai hari raya, confirm kena malam Qadar. Boleh buat. Kita jenis pemalas ni, carinya. Cari hari Nabi, jumpa 10 yang terakhir. Yang 20 yang awal tu pemalas. Tak ibadah sangatlah. 10 terakhir tu pulun sungguh-sungguh. Tapi kita pelik, 10 yang terawal je ramai kat masjid. Yang 10 akhir tu dah tak ada dah. Padahal yang 10 akhir lah. Malah lagi, cari hadis lagi, cari. Nabi ada kata ganjil pula. Cari lagi. Ganjil tu ada berapa hari je? 10. Ganjil ada dalam 5 hari kan, ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Lepas tu cari. Malah lagi. Teruk sungguh kita. Cari. Malam 27. Ambil malam 27. Cari pula ada kaedah yang Imam Ghazali buat. Lah malam 1 ke, malam 23 ke. Cari dah pemalas. Tapi kalau nak eloknya dapat 10 hari je. Yang ganjil lah 5 hari. Rajin lagi 10 hari yang terakhir. Rajin lagi 30 hari. Garanti kena. Sama juga hari Jumaat ni. Yang terbaik, doa jangan tidur-tidur. Mesti kena waktu tu. Malah tak apalah. Cari waktu-waktu yang ada dalam hadis. Malas sangat dah. Cari last sekali. Dekat ni semua orang boleh cari. Iaitu di antara imam bagi salam dan imam duduk, kemudian bila akan azan. Ketika tu setengah tu. 1-2 saat je. Itu waktu ijabah. Yang kelima, padanya berdiri hari kiamat. Terjadinya kiamat pada hari Jumaat. Jadi hari tu hari yang besar lah. Kerana hari Jumaat, hari kiamat tu hari kembali kita pada Allah. Kita nak bertemu dengan Allah. Sepatutnya seronok lah. Sepatutnya. Tapi kita takut. Sepatutnya seronok lah hari kiamat nak bertemu dengan Allah. Padanya hari kiamat. Akan berlaku kiamat pada hari Jumaat. Maka tiada daripada malaikat. Dengan maksud semua malaikat. Tiada daripada malaikat tu maksudnya semua malaikat. Yang muqarrabin. Yang dekat dengan Allah. Memang malaikat semua muqarrabin. Dan tiada langit. Maknanya langit.
dan tiada bumi, maknanya bumi. Dan tiada angin, maknanya angin. Dan tiada bukit. Kenapa sebut tiada, maknanya dia? Dia kita baca. Dan tiada batu, maknanya batu. Dan sekaliannya yang lain-lain, melainkan takut pada hari Jumaat. Ayat dia, ayat bahasa dulu. Ya? Maka tiada daripada malaikat yang tak takut pada hari Jumaat. Betul lah. Kalau tak ada malaikat yang tak takut pada hari Jumaat, maknanya semua malaikat takut pada hari Jumaat. Dan tiada langit. Dan tidak ada penduduk langit yang takut pada hari Jumaat. Tak ada yang tak takut, melainkan takut pada hari Jumaat. Itu maksud yang tiada di bumi. Tak ada yang ada kat bumi ni yang tak takut hari Jumaat. Semua takut sebab tahu hari itu kemungkinan akan berlaku kiamat. Tiada angin, maksudnya tiada angin yang tak takut pada hari Jumaat, melainkan semua takut. Tiada bukit, yang penduduk-penduduk yang duduk kat bukit, tak kisahlah jin ke apa. Tiada batu. Dan semua tak ada, melainkan semuanya takut hari Jumaat. Binatang pun takut. Binatang akan berubah perangai pada hari Jumaat. Orang kerja zoo boleh tengok. Orang kerja zoo boleh tengok. Dia tengok, kalau orang bela kucing pun boleh tengok. Kena perhati lah. Kalau tak perhati tak tahu. Hari Jumaat dia beza. Dia lain. Tapi yang kucing kurung ni tak tahu apa. Sebab dia kurung. Ini yang kucing lepas. Hari Jumaat hilang. Mana kucing aku? Tak balik contoh lah. Dia ada perangai dia lain. Yang kurung ni nak pergi mana? Dia kena kurung kan. Yakni daripada berdiri kiamat padanya. Iaitu hari Jumaat ada kiamat, berlaku kiamat dan hasyar. Dan hasyar tu pada mahsyar lah. Dihalau kepada mahsyar dan hisab. Timbangan dosa pahala semua hari Jumaat. Tak takut lagi ke? Maka dengan sebab itu besarlah hari Jumaat dengan sebab 5 sebab tadi. Yang pertama, Allah jadikan Nabi Adam. Yang kedua, Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Yang ketiga, Nabi Adam wafat. Yang keempat, ada satu saat yang mana saat tu ada waktu yang kena saat tu mustajab doa. Yang kelima, akan berlaku hari kiamat pada hari Jumaat. Maka kerana itu hari Jumaat lebih besar, lebih besar fadilat, lebih banyak kelebihan dalam tu. Walaupun nak dibandingkan dengan hari raya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man igtasala yaumal jum'ati kuffirat anhu dhunubuhu wa khatayah. Dan sabda Nabi, barang siapa mandi pada hari Jumaat dikifaratkan segala dosanya dan kesalahannya. Mandi aja. Siapa mandi pada hari Jumaat dengan masuk malam Jumaat dan siang Jumaat tu, diampunkan dosa-dosa dia. Bila sebut dosa-dosa secara umum, maknanya dosa kecil. Mandi je dapat ampun dosa. Jadi mandilah pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Lebih-lebih lagi nak pergi sembahyang Jumaat. Tu kelebihan hari Jumaat. Hari lain mandi lah. Mandi lah. Okey. Tak dapat apalah, dapat mandi. Tapi hari Jumaat mandi dapat pahala. Okey. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa mandi pada hari Jumaat, dikifaratkan. Ni yang tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati wa lailataha 24 sa'atan. Ya'tiqullahu fi kulli sa'atin minha 600,000 atiqin minan nar. Sabda Nabi, bahawasanya hari Jumaat dan malamnya itu 24 sa'ah. Setengah ulama kata sa'ah ni jam, 24 jam. Sebab sa'ah bahasa Arab tak sama dengan sa'ah bahasa Melayu. Sa'ah atau saat bahasa Melayu, saat lah. Sa'ah bahasa Arab kadang-kadang maksud jam. Kadang-kadang maksud apa dia panggil? Detik. Sa'ah. Kadang-kadang masuk sa'ah jam. Kadang detik. Kadang-kadang waktu. Sa'ah jam. 3-4 jam pun satu waktu tu dia panggil sa'ah. Okay? 24 jam. Saat tu maksud jam. Merdeka Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu saat daripadanya akan 600 pemerdekaan daripada api neraka. Setiap hari Jumaat ada 24 jam. Setiap jam Allah dengan sifat kasih sayangnya memerdekakan orang yang memang masuk neraka. 600 orang, 600. Jadi hari kebesaran lah kan, hari kebesaran. Itu pun fadilat yang cerita. Kita tak tahu pun. Dan daripada Nabi SAW sabdanya bahawasanya bagi Allah Ta'ala 600,000. Ni lagi banyak. Tadi 600. Ini 600,000
pemerdekaan api neraka. Orang yang dibebaskan daripada api neraka 600,000 pada tiap-tiap hari Jumaat dan malamnya, dan harinya itu 24 saat, iaitu 24 jam. Pada tiap-tiap saat 600 pemerdekaan daripada api neraka, padahal sungguhnya telah wajib mereka itu akan neraka. Orang Islam ada iman tapi banyak buat maksiat, masuk neraka. Maka orang macam ni, nasib baik dia, Allah akan ampunkan dia, Allah akan keluarkan daripada neraka, sedangkan wajib bagi mereka neraka. Dia memang masuk neraka sebab jahat sungguh, tapi Allah keluarkan dia daripada neraka. Sebab apa? Tapi orang beriman. Orang yang beriman cuma dosa, bukan orang kafir. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya, tiada maaf bagimu. Ini orang beriman yang buat dosa. Banyak pula tu, 600,000. Tak boleh nak bayang banyak mana. Yalah, sejak Nabi Adam sampai sekarang kan, sekarang pun dah berapa bilion-bilion. Banyaklah. Dan daripada Nabi SAW lagi sebut lagi, bahawasanya neraka ni nyalakan apinya pada tiap-tiap dahulu daripada gelincir matahari, zawal. Mudah kata, dinyalakan api neraka sikit sebelum zawal. Zawal tu zuhur, gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari dinyalakan. Macam mana tak boleh nak fikir. Ini kita nak faham gitu je, nak fikir macam mana nak gelincir matahari. Kalau kat sini gelincir matahari pukul 1.30, dekat London bukan 1.30. Takkan gelincir matahari pukul 1.30 dekat Selangor 1.31, dekat Kedah 1.32, dekat Thailand dia lain kan. Jadi kalau gelincir yang mana satu, Malaysia ke apa, tak boleh nak fikir, tak faham. Cuma kita sekadar nak ambil fadilat saja. Api neraka dinyalakan pada tiap-tiap hari sebelum gelincir matahari. Maksudnya katalah gelincir matahari itu zawal ataupun zuhur. Katalah zuhur 1.30, 1.30, dinyalakan api neraka 1.28, 1.29, 1.234 minit sebelum zuhur. Itu pun kita tak boleh nak faham, tak tahu. Neraka pun kita tak boleh nak bayang. Macam mana tak tahu, cuma cerita aja. Okey? Pada ketika itu, rembang matahari pada pertengahan langit. Waktu tu kan memang betul-betul matahari duduk atas kepala lah. Dia panggil istiwa. Matahari betul-betul atas kepala waktu tu. Masa tu tak masuk zuhur lagi. Lagi 1, 2, 3 atau 4 minit nak masuk zuhur. Masa tu dinyalakan api neraka. Okay? Maka jangan kamu sembahyang pada ketika itu. Waktu tu haram sembahyang. Ada waktu yang haram sembahyang. Yang kata lepas subuh, lepas asar tu haram juga. Dan ada lagi waktu yang haram sembahyang adalah pada ketika tu, pada ketika matahari betul-betul tegak atas kepala. Dia panggil istiwa, ataupun bahasa lain 1, 2, 3 atau 4 minit sebelum zuhur. Waktu tu haram sembahyang sunat dan haram menguburkan. Kuburkan pun haram waktu tu. Tapi tak lama, pendek je, 1, 2, 3, 4 minit. 1 minit, 2 minit, 3 minit atau 4 minit, bergantung pada keadaan. Jadi tak boleh sembahyang waktu tu, haram. Yang maksud haram tu adalah dia takbiratul ihram pada 1, 2, 3 atau 4 minit sebelum zuhur tu. Bukan kalau dia semayang awal lagi, dia semayang 10 minit sebelum zuhur. Kemudian ketika masuk waktu haram lagi 1, 2, 3, 4 minit tu, masa tu waktu haram, tapi dia dah takbir awal lagi, yang tu tak haram, semayangnya terus. Tak kisahlah dia semayang apa, duha ke, ujung-ujung, semayang wajib ke, semayang apa, no problem. Sebab yang haram tu menjatuhkan takbir pada waktu itu, pada waktu istiwa. 1, 2, 3 atau 4 minit sebelum zuhur, itu yang haram. Sama juga menguburkan, masa dah masuk dah tu, sebelum lagi. Masa duduk kambuh-kambuh, duduk ke bumi tu, duduk ambil tanah tu, jatuhkan, tiba dah masuk. Oi, ni waktu tengah hari ni haram. Tak, yang haram tu waktu nak masuk. Cuma 4 minit aja pun. Pendek sangat. Okay? Tak, sabarlah. Maka jangan kamu sembahyang pada ketika itu. Termasuklah jangan menguburkan pada ketika itu. Maksud sembahyang menjatuhkan takbiratul ihram. Melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat boleh sembahyang, tak kisah. Hari Jumaat tak ada waktu haram. Bila-bila boleh. Sebab hari Jumaat. Dan dia tak sebut dalam kitab kita, tambah lagi di Mekah Madinah. Juga tak kira. Tak ada waktu haram. Hari-hari apa-apa pun tak ada masalah. Hari Jumaat ke, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis ke, di Mekah, Madinah, waktu tu tak haram. Yang haram, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Di selain pada Mekah, Madinah. Haram pula beberapa minit sebelum zuhur. Itu pun pendek. Yang tu pula menjatuhkan takbiratul ihram, mula-mula sembahyang. Memang
memang taklah susah sangat lah, pendek je waktu tu. Maka disembahyang pada sekaliannya, maka disembahyang pada sekaliannya, dan bahawasanya neraka Jahannam tiada dinyalakan dia pada hari Jumaat. Sebab apa? Hari Jumaat boleh juga sembahyang waktu tu, sedangkan kan tak boleh sembahyang waktu tu, iaitu sebelum Zuhur sikit tu kan tak boleh. Tapi hari Jumaat boleh. Kenapa? Sebab hari Jumaat tak nyala api neraka, tak dinyalakan. Okey. Maksudnya bila ni? Sekarang lah. Waktu ni, waktu sekarang ni lah. Neraka dah ada. Jadi pada hari Jumaat tak dinyalakan api neraka tu. Tapi nanti kalau hari kiamat, itu nyala lah. Takkan dia boleh relax pun orang dalam tu. Hari Jumaat kita cuti, hari ni kita tak kena bakar. Bukan. Tak gitu. Tak gitu. Ini sekarang ni. Kenapa tak boleh sembahyang? Kerana waktu tu api neraka macam bahasa sekarang, ketak tu lah. Oven api neraka tu ketak. Ya kalau sekarang ni mula-mula tu pak tu. Buka api gas tu. Masa tu lah dicucuh. Setiap hari beberapa minit sebelum Zuhur. Jadi kenapa tak boleh sembahyang kat sini? Kita bukan duduk dalam neraka. Bolehlah sembahyang. Mengambil sempena waktu dinyalakan tu, jangan, kalau boleh jangan, tak boleh sembahyang lah waktu tu. Sebab dinyalakan. Ambil tu je. Okey. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka jum'atan min ghairi uzrin. Habis dah bab tadi tu. Bab lain pula. Fal yatasaddaq bi dinarin fa illam yajid fa bi nisfi dinarin. Sabda Nabi, barang siapa tinggal sembahyang Jumaat dalam ketiadaan uzur, dia tak uzur, dia tinggal Jumaat, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar. Maka jika tiada dapat, maka dengan setengah dinar. Maknanya kalau tak sembahyang Jumaat dengan sengaja, tak ada uzur, sunat, tak wajib ni, sunat bersedekah 1 dinar. 1 dinar berapa ribu? 1000. 1 dinar 4.25 gram kan emas. 1 gram apa? 200. Kira lah, bukannya nak masuk periksa, agak-agak je lah, nak kira banyak mana duit. 200 lebih 200 kali apa tadi ni, tak nak kira tadi. Jadi 1000 lebih tak silap 1 dinar kan. 425 kan 1 dinar kan, 4.25 gram. Jadi 200 lebih 2800, 1000 lebih lah. 1000 lebih. Kita nak cerita apa? Nak cerita kalau tak sembahyang Jumaat dengan sengaja, sunat bayar 1000 lebih. Kalau sebut dinar tak nampak, sebut duit pun nampak. Ataupun setengah dinar, tak mampu setengah dinar, dalam 700-800 ringgit. Dan pada setengah riwayat hendaklah bersedekah 1 dirham. 1 dirham murah, perak. Atau setengah dirham. 1 dirham apa? Tak ingat. Murah saja 1 dirham. Berpuluh-puluh ringgit je, puluh-puluh je. 80 ringgit kot. 80 kan? 90 ringgit. Sunat bayarlah sedekah dekat fakir miskin 80 ringgit. 80 lebih 90 ringgit. Kalau tak mampu 80, 40 ringgit. 40 ringgit. Kita tak pernah dengar kan? Masalahnya kita sentiasa sembahyang Jumaat. Kalau tak sembahyang pun sebab demam, sebab uzur, tak kena bayar lah. Tak mampu lagi, atau 1 gantang atau 1 cupak beras. 1 gantang 4 cupak. Berapa kilo? Sekilo? 2 kilo? Tak, 2.7. Kan ada apa, zakat fitrah tu. Inilah beras bagi menggantikan zakat fitrah kan 2.7 kilo kan? 2.7 kilo kan? 2.7 kilo maknanya tu 1 gantang. 1 gantang 4 cupak. Mana 1 cupak? 600 bukan 500 gram lah. Lebih kurang lah tu. 1 gantang mana 2.7 kilo. Pergi beli beras berapa ringgit? 2 ringgit lah. 2 ringgit 2, 4 5 ringgit. Tak mampu kan? 5 ringgit beras. Dia sedekah. Sebab tak sembahyang Jumaat tanpa uzur. Ataupun 1 cupak. Allah murah sungguh lah 1 cupak. Berapa ringgit lah? RM1 kot. RM1 lebih macam tu. Kalau tak sembahyang Jumaat dengan sengaja tanpa uzur. Ni sunat, tak wajib.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi. Dan sabda Nabi, barang siapa tinggal 3 Jumaat berturut-turut kerana bermudah-mudah, buat lebih kurang, bukan sebab uzur sakit, bukan, buat lebih kurang, akan dia buat benda mudah, akan sembahyang Jumaat tadi seperti tinggal dengan tiada uzur. Dimeterikan teri. Dimeterikan teri. Apa? Yalah, kalau ambil apa welding tu buat apa? Serak, tak boleh dah, tak boleh buka dah. Teri. Ataupun kalau surat orang dulu, lepas tak surat ambil cop yang macam lilin tu, pam kan? Teri. Teri itulah panggil teri. Allah atas cop hatinya. Allah cop hatinya, teri dah hati, iaitu ditutup hati, yang kata hitam. Yang itulah. Ditutup hati dia. Siapa tak sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, terus Allah tutup hati dia. Hati dia gelap, hati hitam, tak terbuka dah, kena teri. Nak ceritanya jangan tinggal sembahyang Jumaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa juma'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Yang ni lagi teruk. Sabda Nabi, barang siapa tinggal akan 3 Jumaat berturut-turut daripada ketiadaan uzur, disurat akan dia daripada orang munafiqun. Orang munafik ni, orang munafiqin ni bukan orang munafik yang idza ja'akal munafiquna qalu, bukan itu. Itu munafik masuk neraka, kafir. Tu munafik kafir zaman Nabi dulu, dia masuk Islam tapi hati dia tak percaya kat Nabi dan dia nak rosakkan Islam daripada dalam. Dia panggil munafik. Idza ja'akal munafiqun, bila datang orang munafik. Cerita dalam surah Munafiqun kan. Itu kafir, munafik tu. Yang munafik ni, munafik dia panggil ciri munafik. Bila diberi amanah dia apa? Macam itulah. Bila janji dia mungkiri, bila bercakap dia bohong, beri amanah dia khianat. Dia panggil ciri-ciri munafik. Bila cakap dia bohong, iyalah cakap beriman, tapi tak sembahyang Jumaat, apa pasal? Itu munafik. Tapi tak kafir ni, jangan salah faham. Sebab adalah ayat Quran mengatakan kalau munafik ni Allah asfali minan nar, duduk dalam neraka yang paling bawah. Dan takkan keluar-keluar daripada neraka. Kau tak sembahyang 3 kali Jumaat, kau masuk neraka tak keluar-keluar. Bukan. Munafik 2 jenis. Satu munafik akidah, tu ya, kafir hukumnya. Masuk neraka tak keluar-keluar dah. Satu lagi munafik ciri, dia panggil ciri munafik. Cakap bohong, beri amanah dia khianat, cakap dia dusta, beri amanah dia khianat. Betul lagi? 3 sifat munafik. Jadi dengan ada 3, kalau ada salah satu sifat, dia panggil ada sifat munafik, iaitu berdosa, fasik. Tapi bukan kafir, jangan kata kafir weh. Ya. Best 3 Jumaat berturut-turut. Tapi orang salah faham pula. Dia kata kalau 3 Jumaat berturut-turut baru jatuh munafik, pergi 2 kali je dah tak pergi. Pergi kali ketiga. Jadi taklah munafik. Salah juga. Salah macam mana? Tak pergi sekali Jumaat, hukumnya dosa besar, cop ciri munafik. Ciri munafik. Dosa besar, ciri munafik. Tak pergi 2 kali, dosa besar, ciri munafik. Double lah. Tak pergi 3 kali berturut, dosa besar 3 kali, cop munafik, teri hati. Bukannya 3 kali baru munafik. Ini 2 kali tak pergi, kali ketiga pergi. Main-main gitu pula. Walaupun lepas dia tak pergi sembahyang Jumaat tu, dia sembahyang Zuhur sekalipun, tetap dia berdosa juga. Sebab kewajipan solat Jumaat adalah wajib. Bila tak solat Jumaat, wajib solat Zuhur. Bila dia solat Zuhur, dia bukan kata lepas dah solat Zuhur, okey selesai. Sebab dah solat Zuhur, berdosa juga. Cuma tak berhutang lah. Kalau tak berhutang sembahyang, kalau tak sembahyang Jumaat dan tak sembahyang Zuhur, dia berhutang sembahyang, qada. Kalau dia tak sembahyang Jumaat dan dia sembahyang Zuhur, maka tak dia berhutang, tapi dosa besar tetap dosa besar. Ada orang salah faham. Dia kata apa lepas tu sembahyang Zuhur lah. Tak, dosa tetap dosa, kena minta ampun. Tinggal Jumaat kan, dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jum'ati. Siapa mati malam Jumaat? Aw lailataha, atau malam Jumaat, rufi'a anhu azabul qabr. Barang siapa mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, ya, diangkatkan daripadanya akan seksa kubur. Baru ni ada orang beritahu siapa imam mana tah, lupa dah. Ada kan masjid mana meninggal hari Jumaat. Semalam hari Jumaat, lepas sembahyang Jumaat,
masa solat ba'diyah Jumaat. Dah lah hari Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat. Dah lah masjid. Allah, memang nak sangatlah mati gitu. Dia mudah je. Matinya orang ni, dia apa yang dia suka pada hidup dia. Dia suka kira duit sebab dia ahli meniaga. Dia akan mati yang berkaitan dengan duit. Nak pergi cari projek, nak pergi hantar tender, nak tengah kira duit keuntungan. Terkejut untung banyak sangat, mati. Macam tu lah. Orang minat buku, mati ditimpa buku atau mati dalam library, mati tengah baca kitab, baca buku. Tengok ada minat apa. Orang minat apa. Jadi dia minat sembahyang. Ada imam minat sembahyang, maka mati ketika sembahyang. Mungkin dalam masjid, mungkin luar masjid, tapi lepas sembahyang, tengah sembahyang. Orang minat mengajar, mati kan ada juga, viral juga. Dia tengah tu tiba-tiba je apa profesor ke apa tak ingat, doktor ke apa kan. Meninggal kat situ. Saya silap saya juga nak cakap silap makan kot. Betul? Kan? Baru je cerita sebulan 2 bulan lepas. Sebab apa? Dia minat mengajar lah kot. Mati ketika mengajar. Gitu lah. Apa yang kita minat? Minat tengok TV. Mati ketika tengok TV. Sedih sangat hero mati. Sampai menangis-nangis mati. Boleh jadi ya. Buatlah je ni contoh macam ni. Minat makan. Asal viral sikit je pergi makan. Mati masa makan. Atau mati kerana makan. Darah tinggi, kecil manis, gaut. Itu. Mati apa? Minat apa? Minat main bola. Mati masa main bola atau tengok bola atau jadi coach. Oh, depan mana. Kalah aku punya mati. Itu. Gantung pada kita minat apa. Kita minat apa. Ketika hidup macam itulah kita mati. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, sabda Nabi SAW, barang siapa mati pada hari Jumaat atau malamnya, di surat Allah Ta'ala baginya pahala syahid. Yang ini bagi orang yang ada iman ya. Orang kafir pun ada mati malam Jumaat, hari Jumaat. Adakah syahid? Tak. Ini bagi orang yang ada syarat atau syarat asas, iaitu ada iman dan imannya sah. Iman pada Allah. Barulah fadilat semua dia dapat. Macam katalah, kan kita baca la ilaha illallah, kita subhanallah, banyak baca Quran, kan banyak fadilat-fadilat. Baca tabarak sebelum tidur, surah Al-Mulk kan, baca Alif Lam Sajadah sebelum tidur, kan semua ada fadilat. Dia kafir, dia baca juga, dapat fadilat? Tak dapat lah. Sedekah begini, fadilat gini. Dia kafir, dia sedekah banyak-banyak, tak dapat lah. Jadi syarat asas semua fadilat yang ada adalah iman, iaitu percaya. Dan iman tu pula mesti sah, mesti ikut jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh iman juga tapi iman dia tak betul, bukan jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Qadariyah ke, Jabariyah ke, apa-apalah, Murji'ah ke, akidah-akidah banyak. Nabi kata ada 73 umat aku, 72 finnar, satu je. Jadi 72 tu semua Islam tu. Islam apa? Islam Syiah, Syiah Rafidah, Syiah Zaidiyah, Syiah tu Syiah ni, Syiah ni, tu Syiah aja. Islam pula, yang lain pula jenis Jabariyah, Qadariyah, apa semua macam-macam ni, jenis akidah ni. Dah tu pula dah jalan yang betul pula. Jalan yang betul tak? Yang jenis nama je akidah betul tapi tak sembahyang, tak puasa, tak apa. Macam tu lah. Semua sekali ada 73. Nabi kata satu je masuk syurga. 72 lagi finnar. Jadi syarat untuk kata mati syahid akhirat lah. Dengan maksud syahid akhirat masuk syurga. Dengan syarat iman mesti sah. Jadi kalau kita nak dapat fadilat, pastikan banyak mengaji tauhid supaya akidah kita sah, supaya dapat semua fadilat. Mati hari Jumaat atau malam Jumaat dapat pahala syahid. Dia panggil syahid akhirat. Syahid ada 3. Syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid akhirat macam orang mati nak bersalin, orang mati lemah, orang mati terbakar, orang mati dihimpap benda berat, orang mati wabak macam taun ke covid ke, semua mati syahid akhirat. Mati pergi belajar, banyak, beratus mati syahid akhirat. Kan, mati musafir, macam-macam. Okey, mati syahid akhirat. Maksudnya dekat dunia dia kena mandi, solat kapan tanam. Mandi kapan solat tanam dekat dunia. Tapi dekat akhirat dia macam orang VIP mati syahid. Okey. Satu lagi syahid dunia. Syahid dunia ni dia berperang di jalan Allah. Tapi hati dia sebenarnya tak percaya dah. Hati sebenarnya dia nak lawan balik. Kalau Islam nampak kalah, aku nak cocok kat belakang. Aku nak tikam kat belakang Islam.
Tapi sekarang ni menyamar dulu, berperang di jalan Allah. Tiba-tiba mati. Orang ingat dia mati syahid lah. Sebab berperang, belah Islam. Orang tak mandi kan dia? Memang tak mandi pun. Sebab orang syahid tak boleh mandi. Tanam gitu aja. Orang kebumikan gitu aja. Sedangkan dia tu munafik. Sedangkan dia tu nak rosakkan Islam. Cuma tak sempat. Tak sempat dia yang terbunuh. Maka orang kata dia mati syahid. Orang puji dia. Dekat akhirat nanti, kafir. Kekal neraka. Dia panggil syahid dunia. Syahid juga, syahid dunia. Tapi masuk neraka. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Ini berperang di jalan Allah, lawan tentera kufar dan syahid. Itu dunia akhirat. Dekat dunia tak boleh mandikan, terus tanam gitu aja. Di akhirat dia jadi VIP. VIP yang besar. Dia ni syahid apa ni? Pahala syahid, syahid akhirat. Dan dipelihara akan dia daripada fitnah kubur. Siapa yang mati hari Jumaat dan malam Jumaat. Iaitu soal munkar wa nakir dan lainnya. Maksudnya munkar nakir tanya tak kasar lah. Munkar nakir, kalau orang tu orang maksiat, orang fasik, orang jahat, dia akan rupa yang sangat garang. Mata biru, garang. Ma rabbuka. Orang tak. Tapi kalau orang mati Jumaat ni datang, apa khabar? Macam mana hidup kat dunia? Nak 70 tahun hidup, okey ke? Macam tu tanya. Betul? Ma rabbuka. Macam tu ke? Ma rabbuka, siapa Tuhan? Allah. Allah, bagusnya. Man nabiyuka, siapa nabi kita? Tanya elok-elok aje. Oh, kalau nanti tidurlah macam pengantin, tidur macam baby. Tidur, aku tak kacau. Terima kasih dapat berkenalan. Assalamualaikum. Macam tu lah kot. Belah. Macam tu. Sebab orang tu orang baik, orang beriman dan mati pada malam Jumaat. Maka tanya ringan-ringan aja. Ringan-ringan. Betul ke? Dan tidur, tahu-tahu sedar-sedar dah ditiupan sangkakala yang kedua. Itu kalau mati malam Jumaat. Tersebut dalam Durus Samin, kitab akidah Durus Samin. Murad yang dikehendaki dengan malam Jumaat tu daripada gelincir matahari Khamis. Gelincir matahari tu Zuhur Khamis. Dan habis pada Jumaat dengan masuk matahari harinya, iaitu Maghrib. Jadi dalam kitab Durus Samin dia ada 3 pendapat. Apa maksud mati malam Jumaat dan siang Jumaat? Jadi mati hari Jumaat 24 jam tu terlepas daripada seksa kubur yang tadi, ataupun dimudahkan seksa kubur dan dapat pahala syahid kalau mati malam Jumaat. Dia kata, oh, tak semestinya. Habis kalau dia jahat, nak mati malam Jumaat ni bukan boleh pilih. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Orang bunuh diri belum tentu mati malam Jumaat. Tak mati. Akhir sekali Sabtu baru game over. Dia ingat nak bunuh diri hari Jumaat, konon-konon pun. Jadi maknanya mati-mati ajal-ajal ni Allah tetapkan dah. Kalau macam tu orang bunuh diri lah hari Jumaat. Orang bunuh diri lah hari Jumaat. Ada yang bunuh diri tak mati tu. Yelah, dah azab lah. Dia mati hari Ahad. Jadi memang rezeki kalau Allah tarik hari Jumaat. Dan mereka kata Durus Samin, maksud malam Jumaat dan hari Jumaat adalah Zuhur. Ada 3 pendapat. Yang pertama kata malam Jumaat dan hari Jumaat, hari itu mati syahid akhirat. Pendapat kedua kata Asar, hari Khamis. Kalau kata 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, ada 3 jam ekstra daripada 24 jam hari Jumaat. Tambah lagi 3 jam. Dalam kitab Durus Samin kata bukan. Bermula 1.5, iaitu Zuhur. Dia lagi Zuhur hari Khamis tu. Jadi 2.5, 1.5 Zuhur, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah lagi 6 jam, tambah apa? Tambah 24 jam hari Jumaat. Jika dia mati hari Khamis lepas Zuhur, lepas gelincir matahari, lepas Zuhur, dia dikira mati hari Jumaat. Macam tu. Dari sudut fadilat mati hari Jumaat dia dapat dah. Walaupun dia kata ini hari Khamis, dia tak kira gitu. Tapi kalau nak kira hari Jumaat bermula Maghrib tu lah. Cuma dari sudut fadilat ni ada 3 pendapat. Yang pertama kata malam Jumaat dengan siang Jumaat lah. Yang kedua kata daripada asar hari Khamis. Maknanya tambah 3 jam lagi. Dalam kitab Durus Samin kata tambah 6 jam lagi, iaitu daripada Zuhur. Jadi makin besar bagi. Jadi kalau orang mati hari Khamis, tengok mati bila? Mati pukul 2 petang. Alhamdulillah mati hari Jumaat. Dapat fadilat syahid. Jumaat apa hari Khamis lagi? Baca Jauhar Mahub atau tengok kitab Durus Samin, kitab akidah tu. Dan jika ditanamkan dia pada malam Sabtu sekalipun, walaupun ke bumi hari Sabtu, kenapa? Postmortem.
Kenapa masuk hospital tak mau lepas lagi kan? Kan kadang-kadang. Kenapa nak tunggu anak balik? Dia jauh, itu sibuk tunggu anak balik jauh, tak apalah. Jadi menyebabkan walaupun meninggal hari Jumaat biasa hujung-hujung lah kot. Lepas asar kan hujung-hujung. Tapi tanam hari Sabtu. Saya silap kalau duduk dalam hospital kan, kadang 2-3 hari tu. Tanam hari Senin, tanam hari Ahad. Tetap juga tengok mati, bukan tengok tanam. Maka fadilat tu dapat juga. Fadilat apa? Fadilat ringan siksa kubur, fadilat dapat pahala syahid akhirat. Fadilat tu tetap dapat juga. Habis, cukup dah. Masuk bab lain pula. Kesempitan kubur pula. Kesempitan kubur. Dapat dua helai jadi ya. Kesempitan kubur. Akan datang bahas pula berkaitan dengan kita panggil fitnah kubur, ujian kubur atau sempit kubur. Setiap orang akan terima kesempitan kubur walaupun bayi sekalipun. Dia panggil fitnah ataupun kesempitan kubur. Tapi bayi tak balik, tak adalah soal ma rabbuka. Yang ada soal ni, ya dah balik je, ada dosa pahala. Cuma dari sudut apa? Bila masuk dalam kubur tu macam kena peluk. Macam kena peluk. Kalau bayi peluk macam ibu memeluk anaknya. Kalau orang beriman macam kena peluk macam tu eloklah. Peluk dengan lembut. Kalau orang jahat peluk sampai berselisih tulang rusuk. Masuk. Jadi tapi keserabutan, huru-hara, kubur semua dapat. Kecuali para nabi. Dan yang Nabi tetapkan dia tak terima. Antaranya isteri Abu Talib, Fatimah binti Asad. Ibu Sayyidina Ali lah. Dia beriman dengan Nabi. Tapi Abu Talib tak beriman kan? Isteri dia beriman. Nabi kata Fatimah binti Asad dia tak kena apa? Bukan seksa. Seksa ni orang beriman semua tak kena seksa. Dia punya keserabutan, fitnah. Memang serabut, duduk dalam tanah tak serabut je. Orang balik 7 langkah je. Langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 lepas ke bumi. Allah masukkan nyawa balik tu. Untuk jawab. Ada ulama kata di antara hidup dengan mati, tengah-tengah. Nyawa tu masuk tengah-tengah. Allah kembalikan semua segala-gala demo dalam kepala. Ilmu kita. Kemudian datang malaikat tanya, "Ma rabbuka?" Masa tu hidup. 7 langkah je lepas tanam. Tak, kalau terpok hidup, Allah, kau penuh dengan tanah, rasa macam mana? Tak serabut. Nak gerak tak boleh. Semua terima benda tu. Cuma orang baik lepas tu clear. Tidur. Orang yang tak baik soal sampai kiamat. Dah lah soal munkar, soal nakir, palu, 60 hasta masuk tanah, korek dengan kuku, buat keluar, memang sampai kiamat. Itu dia kena himpitan kubur, sekeserabutan kubur, fitnah kubur, kena lagi seksa. Itu semua orang kena. Yang semua orang kena adalah keserabutan tadi, atau kita panggil fitnah, ujian. Tak selesa kubur tu semua orang terima. Cuma lepas tak selesa tu, selesalah, lepas tu malaikat dah pergi, saya tidur. Tapi orang yang tertentu, contohnya Nabi Rasul, Nabi kata, atau orang yang Nabi kata dia dapat terindah, atau orang mati syahid, adalah beberapa golongan. Syuhada was-salihin, ya wa hasuna ulaika rafiqa tu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang macam ni tak terima himputan, dia relax terus. Jarang-jaranglah dia. Ada termasuk Fatimah binti Asad. Yang Nabi kata gitu, maka kalau bayi pun terima. Tapi lepas tu dia relax lah, bayi kan. Jadi kita akan bahas lepas akan datang kesempitan kubur. Kesempitan kubur yang berlaku pada setiap orang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Saya ingin tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah.